Fadila, kaunselor pelatih Miasa yang akan menggalas tugas selaku moderator untuk forum pagi ini. Mengiringi dua panel kita pada hari ini, Puan Anita Abu Bakar, Presiden Miasa dan Pengerusi Pertubuhan Advokasi Kesihatan Mental Kebangsaan NAMA, dan juga Ustaz Muhammad Nur bin Muhammad Darus, Naib Presiden 2 Miasa, untuk mengambil tempat yang telah disediakan di atas pentas. Dengan ini dipersilakan. Majlis dengan ini menyerahkan sesi forum ini kepada Cik Arini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Selamat datang Puan dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan izinnya lah kita dapat bersua dan dalam forum yang bertajuk kepentingan membendung stigma dan peranan masyarakat untuk membantu sempena program sehari pendedahan dan kesedaran tentang kesihatan mental. Boleh beri tepukan mungkin? Terima kasih banyak. Okey, kami berterima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang bersedia hadir bersama kami untuk menjayakan program kita pada hari ini. Dan kami terima kasih banyak juga kepada Puspanita Terengganu yang telah menganjurkan program pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Arini Diah Fadila. Saya ialah seorang kaunselor pelatih di Miasa dan akan menjadi moderator untuk forum pagi ini. Saat ini kita sudah ada dua panelis yang masing-masing akan menyampaikan perkongsiannya berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Dan untuk menyebab masa, saya akan langsung memperkenalkan dua ahli panel kita. Di sebelah kiri saya ada Puan Anita Abu Bakar, iaitu Presiden kita sendiri, seorang Presiden daripada Miasa. Bagi yang tak familiar lagi, beliau ialah pengasas dan juga Presiden Miasa. Sudah 6 tahun Miasa berdiri dan berjalan. Semua salah satunya ialah berkat kerja keras dan kegigihan beliau demi memberantas stigma kesihatan mental dan juga memberikan pendidikan dan sokongan yang holistik terhadap orang-orang dengan penyakit mental atau yang kami sebut peer, juga terhadap orang-orang dengan isu kesihatan mental. Di antara usaha-usaha Puan Anita bersama dengan Miasa ialah beliau mempelopori pasukan krisis kesihatan mental pertama di Malaysia. Selanjutnya, beliau menubuhkan The Orchid Clubhouse, iaitu pusat pengurus krisis dan kesihatan mental yang pertama di Malaysia yang digerakkan oleh pejuang-pejuang OKU mental sendiri. Tidak itu sahaja, Puan Anita pula tidak hanya berkecimpung dalam memperjuangkan isu kesihatan mental di dalam Malaysia sahaja, tapi juga sudah sampai kepada taraf antarabangsa. Tapi itu pun tak cukup lagi rasanya, sebab masih banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental ini yang masih harus lagi diselesaikan. Betul Puan? Okey. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, iaitu Ustaz kita Al-Ustaz Muhammad Nur Darus. Ustaz ialah dulu menempuh pendidikan di Universiti Al-Azhar dalam Fakulti Usuluddin Pengkhususan Creeds and Philosophy. Pada tahun 2013 sampai 2017, beliau menjabat sebagai Ketua Jabatan Dakwah di Nur Hijrah Consultancy Services Singapore. Selanjutnya, Ustaz pun ialah seorang pengamal Islamic Psychotherapy dan Ruqyah sudah lebih daripada 10 tahun. Dan sekarang ini, Ustaz Nur ialah Naib Presiden 2 Miasa dan juga aktif memberikan perkhidmatan psikoterapi dan spiritual terapi di Miasa. Okey, baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk membuka forum kita pada pagi ini, pertama saya
akan tanyakan satu soalan pembuka kepada Puan Anita. Okey Puan, silakan. Okey, soalan pertama ialah apa sebenarnya yang menginspirasikan Puan untuk menubuhkan MIASA? Boleh. Terima kasih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali kami daripada pihak MIASA sudah tentu sangat berbesar hati di atas orang kata Kerajaan Terengganu, Puspanita Terengganu, Puan Sofia. Alhamdulillah, mana Puan Sofia yang telah memberi laluan bersetuju sebenarnya di atas orang kata cadangan kami untuk hadir ke Terengganu hari ini untuk menjalankan program kesihatan mental ini, di mana insya-Allah doa-doakan ya kami dapat membuka cawangan di sini kerana ini adalah misi MIASA pada tahun 2023 dan juga 2024 insya-Allah. Dan juga saya kalau kita boleh berikan tepukan yang gemuruh kepada hari ini ni sebenarnya daripada Indonesia, daripada Sumatera Indonesia. Kalau tadi kita dengar mungkin dialek ada bunyi Indonesia tu memang sebab dia daripada Indonesia. So terima kasih banyak-banyak hari ini dan juga ustaz yang bersama-sama saya daripada hari pertama penubuhan MIASA. Ustaz Muhammad Nurdirus sebenarnya merupakan guru saya. Alhamdulillah banyak yang ustaz kongsikan dan mengajar kami ya, para pelajar di MIASA. Dan kemudian suatu hari apabila saya memberi cadangan kepada ustaz untuk bersama-sama dengan saya di MIASA untuk memperjuangkan usaha bersama ini, alhamdulillah ustaz bersetuju. Dan ini pada tahun 2016 ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dah mungkin hampir 7 tahun sebenarnya perjuangan ini. Jadi penubuhan MIASA ini, Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental, bukan sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba, tetapi juga bukanlah sesuatu yang berdasarkan orang kata satu business plan ataupun strategi yang difikirkan secara teliti, tetapi sebenarnya adalah disebabkan oleh pengalaman saya sendiri berjuang dengan penyakit mental 9 tahun yang lalu apabila saya mendapat diagnosis dengan penyakit mental ini, di mana saya berada dalam satu keadaan yang gelap gelita yang saya rasai. Kerana kalau kita ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin di Terengganu bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental dan penyakit mental ni pun masih baru. Mungkin persepsi kita tentang isu kesihatan mental individu yang berjuang dengan penyakit mental ni masih lagi mungkin kurang tepat. Jadi di situlah peranan kami hari ini. Jadi disebabkan oleh itu saya terinspirasi di atas pengalaman saya yang sukar, perit, sunyi, dengan penuh cabaran yang tidak dapat dilihat serta-merta ya oleh orang di sekeliling saya, oleh keluarga, rakan-rakan dan masyarakat secara umum. Kerana penyakit mental ni ialah dia bukan sesuatu yang cabarannya kita dapat lihat dengan mata kasar, apatah lagi nak digapai ya dengan minda normal. Jadi daripada keadaan itu kemudian alhamdulillah Allah SWT pinjamkan semula kesihatan ini kepada saya. Dan kerana saya sedar tentang jurang-jurang ya dan juga persepsi negatif masyarakat itu, di situlah saya orang kata ialah terinspirasi dan juga terpanggil untuk menjalankan usaha ini. Dan pada waktu itu mungkin ya saya berasa insya-Allah kalau saya sediakan satu platform yang selamat di mana individu-individu yang berjuang dengan isu kesihatan mental ataupun penyakit mental tidak perlu melalui kesusahan seperti yang saya lalui dahulu. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT dapatlah kita menyediakan satu zon yang selamat dan juga menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang mungkin lebih inklusif buat mereka yang berjuang dengan penyakit mental. Jadi itulah harapannya. Jadi kami menubuhkan MIASA untuk memperjuangkan hak-hak individu yang berjuang dengan penyakit mental, untuk memberikan peluang yang saksama supaya kami juga dapat memberikan cadangan ya kepada anda semua bagaimana kita boleh menjadi masyarakat yang lebih inklusif, supaya bukan sahaja kami golongan OKU mental ini tidak tertinggal, tidak disisihkan, tetapi tidak lagi didiskriminasikan, tidak lagi hak-hak asasi kami orang kata human rights violation ataupun abuses berlaku. Minta maaf ya, mungkin campur rojak sikit.
Jadi inilah perjuangan MIASA secara keseluruhannya, insyaAllah. Jadi mungkin saya berhenti di situ dulu lah untuk jawapan pertama, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan. Jadi daripada yang cerita Puan tadi, apa yang menginspirasikan beliau ialah pengalaman beliau sendiri. Jadi nak tolong diri sendiri, tapi lepas tu juga nak tolong orang lain, macam tu. Betul. Terima kasih banyak Puan. Seterusnya soalan kepada Ustaz pula. Mungkin kita tengok sekarang ni masih banyak lagi asatizah kita yang belum lagi terekspos secara keseluruhan terhadap kesadaran dan ilmu kesihatan mental ni, Ustaz. So sebelum ni macam mana Ustaz menceburi bidang ini, terlebihnya Islamic Psychotherapy dan juga Spiritual Therapy, dan dalam pandangan Ustaz, apa kepentingan masyarakat untuk mengambil tahu pasal kesihatan mental ni, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Para tetamu kehormat, Uspanita dan sekalian hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bermula sebagai ruqyah practitioner, perawat ruqyah. Jadi bila kita merawat pesakit-pesakit yang mendakwa diri mereka ada gangguan jin ni, saya terfikir rata-rata pesakit yang sampai ni dia sudah ada diagnosis sendiri. Kata saya ada gangguan jin, Ustaz. Mak saya kata, bapak saya kata, pakcik saya kata, ustaz saya kata, imam saya kata. Jadi saya ialah sebagai orang agama, semua perkara kita kena buat kajian dulu. Kita tak boleh terus ambil face value. Betul ke ini sahaja penjelasan yang ada kepada masalah tersebut atau fenomena tersebut? Semuanya jin, semuanya sihir. Bila saya kata semua tu, kita boleh kata 90%, 90%, ya. Walaupun kita tidak menafikan. Tak salah nak kata jin. Sebab apa? Sebab perkataan jin tu makna dia apa? Satu perkara yang tersembunyi, yang tak dilihat. Di sinilah terletaknya cabaran mental health. Sebab dia juga bersifat jin. Maksudnya apa? Dia bersifat tidak dilihat. Itu cabaran dia nak ajar kepada masyarakat. Sebab dia tak nampak. Kalau tangan saya putus, saya kena potong kaki ke, saya tempang ke, saya buta, orang nampak. Tapi orang yang ada depression, orang yang ada anxiety, kita tak nampak. Tak nampak. Jadi bila tak nampak, manusia akan mencari penjelasan-penjelasan yang juga berbentuk tak nampak, berbentuk ghaib. Betul tak? Dan perkara pertama yang sampai ke minda masyarakat kita adalah ini adalah gangguan. Memang gangguan, tetapi gangguan apa? Adakah gangguan makhluk yang dipanggil sebagai jin dalam Islam? Ataupun ada penjelasan lain yang harus kita lihat? Jadi daripada pengalaman saya melihat banyak kes yang datang ni sebenarnya boleh diperjelaskan melalui lensa ataupun perspektif mental health. Cuba bayangkan ada seorang kakak atau seorang abang sudah 10-15 tahun ada penyakit mental, tetapi bila jumpa ustaz, bila jumpa ustazah yang tak berapa faham isu ni, kata awak ni ada jin. Maka 10-15 tahun dia hanya mencari rawatan daripada ustaz. Tak baik-baik. Kenapa? Sebab salah diagnosis. Bila dah salah diagnosis, salahlah cari obat. Bila salah cari obat, tak baik-baik. Padahal kemungkinan orang itu mungkin ada trauma waktu kecil, pernah kena dera dengan mak ayah dia, atau suami dia seorang yang abusive. Ustaz datang duduk ruqyah aja. Ruqyah, ada jin ni, ada jin ni, dia meracau, ada jin ni. Jadi di situ mencetus minat saya. Maka alhamdulillah apabila saya bertemu dengan Puan Anita, beliau menceritakan perlahan, dia buka satu perspektif baru dalam pengalaman saya sebagai perawat. Dan sekarang ini saya incorporate sekali, menyertakan sekali perspektif ini, dan saya menyerulah para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah kita tambahkan keilmuan kita juga dalam bidang ini. Dan ini adalah satu bidang yang dulunya dikuasai oleh umat Islam, ilmu psikologi, ilmu berkenaan dengan otak. Tapi for the past 200-300 tahun lepas, umat Islam dah tak ambil kisah lagi pasal otak. Saya ulang lagi sekali 200-300 tahun lepas sampai ke hari ini, umat Islam dah tak ambil kisah tentang kepentingan otak. Kita hanya fokus kepada hati. Otak ni tak penting.
Padahal peranan otak ni sangat besar di dalam kehidupan seorang manusia. Cukuplah tu sebelum saya berceramah. Okay. Terima kasih banyak Ustaz. Boleh saya katakan mungkin sebenarnya pengalaman sendiri juga. Mungkin dah beberapa kali Ustaz buat ruqyah, tapi kenapa tak berjaya-jaya juga. Mungkin ada alasan lain juga di sebalik itu. Bukan hanya jin, tapi ada lainnya, itu kesihatan mental. Okey, baik. Selanjutnya soalan kepada puan sekali lagi. Kita mungkin kalau adalah orang-orang yang dah faham mengenai isu kesihatan mental ni, lepas tu dia just mungkin faham kalau isu kesihatan, kalau ada penyakit mental, so makan ubat-ubat. So mungkin adakah rasanya intervensi lain selain daripada ubat-ubatan itu puan sebenarnya? Boleh, okey. Jadi apa yang penting di sini adalah sebenarnya satu pendekatan yang holistik ataupun menyeluruh. Saya tahu, saya faham selalunya kalau kita bercakap tentang penyakit mental je, benda pertama yang terlintas ni kalau penyakit mental makan ubat. Makan ubat je selesai semua masalah dan isu. Penyakit satu, penyakit klinikal yang bertahun-tahun lamanya ya, trauma yang dilalui oleh individu tersebut diselesaikan dengan satu magic pill. Sudah tentu ini tidak benar ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pendekatan yang menyeluruh yang kita perlu laksana ni merangkumi pelbagai komponen ya. Jadi kita panggil biopsychosocial dan juga spiritual. Bagi saya yang pertama sekali yang perlu kita laksanakan, saya sendiri apabila berjuang dengan penyakit mental 9 tahun yang lepas, apa sebenarnya yang betul-betul membantu saya adalah saya memperbetulkan gaya hidup saya. Okey. Bila kita cakap memperbetulkan gaya hidup ni apa sebenarnya? Okey, pertama sekali sebelum saya masuk kepada gaya hidup tu, dua perkara yang kita nak jelas di sini adalah isu kesihatan mental dan penyakit mental adalah dua perkara yang berbeza. Okey, jadi soalan hari ini tadi adalah isu kesihatan mental. Okey. Isu kesihatan mental ni kalau kita tidak bendung, faktor-faktor mencukupi, cukup waktu kita boleh jatuh ke dalam satu fasa, iaitu kita mendapat penyakit kebimbangan yang melampau, contoh penyakit kemurungan, schizophrenia disorder, bipolar disorder, personality disorder. Ada banyak penyakit mental ni, ada ratusan jenis sebenarnya. Jadi ini kita kena jelas ya. Jadi ini membawa maksud kalau kita berjuang dengan isu kesihatan mental, kalau kita menjaga dan melakukan apa yang saya nak kongsikan selepas ni, kita boleh sebenarnya mencegah diri kita daripada jatuh kepada penyakit-penyakit mental yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi bila kita bercakap tentang merubah gaya hidup ni, pertama sekali apa yang sangat membantu saya dan membantu ramai ya individu yang berjuang di luar sana adalah memperbetulkan pola tidur sebenarnya. Tidur ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan ya. Mungkin kalau kita tak ada isu kesihatan mental, tak ada penyakit mental, kalau kita tak tidur, satu malam tak tidur, apa berlaku sebenarnya? Boleh fokus, boleh datang kerja? Susah kan sebenarnya. Nak memberikan productivity 100% juga susah. Jadi fungsi optimal kita tu tak tercapai. Jadi apabila kita dah ada isu kesihatan mental, apatah lagi penyakit mental, pola tidur tu kena betul. Yang penting bila kita nak tidur ni, kena tidur sebelum pukul 11 malam. So pukul 11 ni adalah the time where our body repairs itself. Dan kita juga kena cukupkan waktu tidur tu jadi 6 hingga 8 jam lah kalau dewasa ya. So this is very important. Jadi bagi saya pada waktu tu ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ni memang biasa tidur lambat. 12, 1, 2 pagi baru tidur. Jadi nak tidur pukul 10 malam tu satu perjuangan ya Ustaz pada waktu tu. Susah, saya pusing, saya resah, gelisah. Nak tidur ni macam kena dera. Sebab saya tak boleh tidur dan saya bukan individu yang suka tidur. Memang daripada saya sekolah lagi. Bagi saya pada waktu tu saya ada persepsi kalau tidur ni buang masa. Sebab kalau saya berjaga ni, saya banyak benda saya boleh laksanakan. But this is also, itulah dia kan, the harm of it yang kita tak sedar sebenarnya. Saya rasa pada waktu tu lah saya masih muda, saya masih kuat. Jadi saya tak perlu tidur. Tapi ini yang harus dan mesti dilaksanakan ya. So tidur ni penting. Keduanya adalah beriadah. Berapa ramai yang exercise, saya tanya, angkat tangan. Siapa yang bersenam, bersukan, menggerakkan orang kata badan, jogging ke, zumba ke wanita, siapa yang buat? Sekali seminggu mungkin? Okey, kita jarang kan sebenarnya, apatah lagi kalau kita ni bekerja. Tapi ini penting sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi you have to move your body. Kita kena gerakkan, kita kena bersenam ya. Ada satu kajian yang dilaksanakan oleh S6 Malaysia. S6 Malaysia, kami berkolaborasi bersama mereka tahun lepas. Dan apa yang berlaku adalah pakar-pakar di S6 Malaysia membuat kajian selama tempoh pandemik. Hari itu kan kita tak banyak bergerak kan, terkurung di dalam rumah kerana PKP. Dan melalui kajian ini mereka dapati kalau kita menggerakkan tubuh kita
selama 20 minit ya. 20 minit sebenarnya secara tepatnya 15 minit 9 saat. Sebab tu kempen tu dinamakan #1509. Kalau anda ya tuan-tuan dan puan-puan gerakkan badan 15 minit 9 saat, ia sebenarnya it will move your mind. Ia akan gerakkan minda-minda anda. Jadi this is the studies that they have done. Dan bila kita bercakap menggerakkan badan kita ni, dia bukan macam jalan slow-slow ya tuan-tuan puan-puan. Dia macam kalau kita nak terlepas bas ataupun kereta api, kita lari kan, agak-agak laju sikit tu, dia begitu. Okay, so dia kena heartbeat pumping dalam 120, 130, itu yang kita mahukan. So kalau anda boleh gerakkan hanya 15 minit 9 saat je Ustaz, it will actually move your mind as well. So ini penting ya, beriadah ataupun bersenam. Kalau kita ambil mudah, 30 minit 3 kali seminggu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh melaksanakan perkara ini, kita dapat menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Kemudian menjaga pemakanan, sudah tentu kita selalu dengarkan we are what we eat, is absolutely true. Okay, jadi kita makan tepat waktu dan makan makanan bernutrisi. Untuk individu-individu seperti saya yang mempunyai kebimbangan yang melampau, kalau ada kemurungan, kita kena elakkan makanan-makanan yang berangin, makanan-makanan yang sejuk, minum-minuman yang berais, yang bergas, yang ada kafein. Mungkin bila saya kongsikan ni bunyi macam apalah Puan Anita cakap ni, ini sebenarnya benar, sahih, bersandarkan bukti ya. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan menjaga pemakanan, anda akan melihat anda lebih sihat, badan lebih ringan, lebih mudah untuk fokus. Kita dapat merembeskan hormon-hormon yang baik. Jadi ini adalah memperbetulkan gaya hidup. Dan ini sangat penting, nak keep up tu rutin yang sebegini sebenarnya bukan mudah. Jadi kita kena konsisten ya. Kita jangan buat hari ini, besok dah tak buat dah. Okey, konsistensi itu penting dalam perjuangan untuk menjaga kesihatan mental. Okey. Kalau anda di sini, saya pasti ada yang ada penyakit mental. Kalau dah ada penyakit mental, menjaga kesihatan mental kita is an everyday job. Dia bukan menjaga kesihatan mental hari ini, besok dah tak jaga dia tak boleh. Dia kena menjaga kesihatan mental setiap hari. Tetapi apa yang penting untuk kita fahami adalah kesihatan mental ni spektrum dia luas ya. Dia bukan macam hari ni either saya ada, it's not a binary state. Saya ada penyakit mental ataupun saya tak ada penyakit mental. Okay, jadi kita boleh bergerak dalam spektrum ini berdasarkan apa yang kita lakukan pada saat ini untuk menjaga kesihatan mental dan kesihatan fizikal kita. Jadi saya ada penyakit mental, tidak semestinya saya punya kesihatan mental tidak baik. Ustaz tidak mempunyai penyakit mental tidak bermakna ustaz mempunyai kesihatan mental yang baik juga. Mungkin ustaz punya kesihatan mental tak baik, tapi ustaz faktor-faktor tak mencukupi, jadi ustaz tak ada penyakit mental contohnya. Jadi ia satu spektrum ya sebenarnya. Jadi ini perlu jelas. Kemudian apa yang kita boleh laksanakan adalah melakukan perkara-perkara yang kita suka. Jadi we should invest in hobbies. Kalau kita tak tahu ataupun kita tidak ada waktu untuk menjalankan hobi-hobi tu, tolong please invest in your hobbies. Okay, menjaga penjagaan diri sendiri. Dan terakhir sekali, sudah tentu meluangkan masa quality time bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan. Kerana that social connectedness ini sangat penting. Kita ingat kan pada waktu PKP, kita tak dapat bertemu dengan keluarga, tak dapat berinteraksi dengan mungkin rakan-rakan, terputus ya daripada sistem sokongan sosial itu sendiri. Sebenarnya meluangkan waktu yang berkualiti bersama dengan keluarga dan rakan-rakan ini bukan sahaja membantu kesihatan fizikal mental, tetapi sebenarnya boleh memanjangkan umur insyaAllah dengan izin Allah. Jadi mungkin saya di situ dulu, saya tambah kemudian insyaAllah. InsyaAllah. Okey. So untuk menjaga kesihatan mental tu Puan, ada beberapa tadi Puan cakap ada gaya hidup, tidur, riadah dan pemakanan, hobi juga quality time. Betul, tapi tadi komponen biopsychospiritual tadi sebab kalau makan dia macam ni, kalau makan ubat saja sudah tentu tidak mencukupi kan. Kalau itulah solusinya, tak ada orang yang ada penyakit mental hari ini. Jadi dia akan ada komponen itu, dan komponen spiritual sudah tentu ya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin yang tu saya tak perlu sebut sebab kita semua dah tahu dan maklum ya. Komponen spirituality ni komponen yang sangat penting sebenarnya. Kalau kita terus ya sudah tentu berdoa, solat, kita berzikir, membaca Quran, sudah tentu itu satu komponen yang sangat membantu. Pergi ke kelas-kelas agama ya, bagi saya itu merupakan satu komponen yang sangat membantu saya juga dalam proses penyembuhan saya. Tapi sudah tentu itu sahaja tidak mencukupi. Jadi ia perlu satu pendekatan yang holistik dan menyeluruh. Jadi itu key dia lah, insyaAllah. Okay. Baik,
Tapi tadi Puan ada mention pasal penyakit mental pula. Sebab ini isu kesihatan mental. Kalau intervensi untuk penyakit mental pula macam mana? Okey, kalau intervensi penyakit mental pun ada banyak. Jadi ubat-ubatan tu salah satulah, sudah tentu. Ubat-ubatan ni juga kita jangan takut kepada ubat-ubat dia. Saya faham kadang-kadang kalau kita bercakap tentang ubat ni kita takut. Ubat ni adalah alternatif. Okey, dia boleh membantu, tapi dalam yang masa yang sama perkara-perkara lain perlu dilaksanakan. Kalau dah makan ubat, nak berhenti ubat, adakan perbincangan dengan doktor anda ataupun pakar psikiatri tersebut ya. Kerana pakar psikiatri dia yang boleh dispose ubat. Keduanya adalah terapi, sudah tentu ya. Jadi terapi ni ada pelbagai. Anda boleh bertemu dengan pakar psikologi untuk menjalankan terapi juga. Orang kata ada CBT, ada ACT, DBT, ada pelbagai yang mungkin kita boleh huraikan nanti. Dan kemudian ada juga seperti apa yang Ustaz jalankan, iaitu terapi rohani ataupun spiritual. Kita juga boleh jalankan talk therapy. Terapi ni sebenarnya apa sahaja yang kita rasakan therapeutic yang boleh membantu kita. Kalau kita rasa baca buku pun terapi, kita boleh lakukan. Kalau kita rasa gardening merupakan suatu bentuk terapi, kita juga boleh laksanakan. Jadi ia sebenarnya adalah apa sahaja yang kita rasakan boleh membantu kita. Jadi di Miasa sebagai contoh, kita ada terapi seni, kita ada terapi menari ataupun expressive dance classes, kita ada drama, kita ada speech. Jadi ini adalah perkara-perkara yang juga boleh membantu kita. Dan sudah tentu sebab Miasa terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri, kita ada juga apa yang kita panggil sokongan peer ya. Sokongan daripada individu-individu yang berjuang dengan penyakit mental. Dan peer support ataupun sokongan peer ni adalah evidence based ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia sebenarnya evidence based daripada tahun 1999. Jadi dah 24 tahun dah sebenarnya evidence based, tapi mungkin masih baru lagi di Malaysia, khususnya di Terengganu pasti baru, belum ada. Jadi kita juga insyaAllah akan perkenalkan peer support di Malaysia. Kemudian kita ada seperti hari ini pelatih kaunselor dia. Jadi kita ada counselling, kita ada klinik, kita boleh buat mental health assessment, ujian penilaian, dua ya, ujian penilaian kesihatan DAS, Depression, Anxiety, Stress Skill Test. Dia bukan clinical assessment, tapi kita juga boleh menyediakan, ada juga menyediakan penilaian secara klinikal untuk kesihatan mental yang dijalankan oleh pakar-pakar psikologi di Miasa juga. Jadi pelbagai perkhidmatan sebenarnya yang kami tawarkan di Miasa, dan ini adalah intervensi-intervensi yang boleh diberikan kalau anda berjuang dengan penyakit mental. Okey, terima kasih banyak Puan. So ada dua dah sini yang betul-betul penting tadi, ialah penyakit mental dan isu kesihatan mental. Sebelum kita ada penyakit mental atau kita belum lagi ada penyakit mental, maknanya kita kena jaga kesihatan mental kita dengan bio-psycho-spiritual holistic approach tadi. Tapi kalau rasanya kita, mungkin kita ada penyakit mental, tadilah intervensi macam ubat-ubatan, jumpa psikiatris atau terapi. Okey, baik. Lepas tu soalan kepada Ustaz pula. Sekarang tadi Ustaz ada mention pasal otak ni kita sikit dah berkurang pembahasannya di kalangan kita sekarang ni. Tapi sebenarnya untuk ilmu kesihatan mental in general, macam mana Islam menguraikan isu kesihatan mental tu, dan kita pun ada dengar pasal konsep mindfulness. Betul Ustaz? So, apa perbezaan daripada mindfulness dan tazkiyatun nafs dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hadirin hadirat ialah separuh saya lihat, separuh wanita, separuh lelaki, saya macam nak fokus lebih kepada seruan saya kepada golongan lelaki. Sebab benda ni ramai lelaki underestimate. Dia tak pandang serius isu mental health. Kenapa? Kerana Allah jadikan lelaki ni, of course dia ada sifat ego yang lebih tinggi. Allah jadikan lelaki begitu ada sebab dia ketua keluarga. Ketua keluarga tu ego kena lebih tinggi. Tapi kadang-kadang apabila pengawalan ego kita itu tersilap, kita tak perasan kita sudah ada penyakit, kita tak nak mahu mengaku. Akhirnya kita tidak mencari bantuan dan kita tidak mengambil serius tentang isu kesihatan mental kita. Wanita lebih ramai mencari pertolongan, betul tak sih? Dari segi statistik, wanita lebih cepat mencari bantuan bila ada depression, bila ada anxiety. Lelaki sangat lambat mencari bantuan. Biasanya dah last minute, dah susah nak bantu, baru dia akan datang cari bantuan.
Dan pada waktu itu nak tolong susah. Jadi yang lebih, bagi perspektif saya lah, lebih vulnerable adalah kaum Adam in that sense. Wallahu alam, dari segi statistik, tapi saya diberitahu begitulah, lelaki lambat mencari bantuan dan tidak memberikan penanganan yang besar kepada isu mental ini. Jadi bila saya sebut tentang kurang penekanan pada otak, saya nak tanyalah dekat sini, bila kali terakhir awak dengar ceramah agama, ustazah ada cerita pasal peranan otak dalam emosi awak? Bila sedih, marah, takut, berapa ramai di kalangan ustaz-ustazah kita yang mengaitkan dengan otak? Biasanya dikait dengan iman, betul tak? Awak ni banyak sedih, kan? Tambah iman, tambah solat, baca Quran. Awak ni pemarah sangat, ni solat tak khusyuk ni, ini tak banyak zikir ni. Itu tidak salah, tetapi tidak seimbang jawapan tersebut. Otak ni peranannya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa kerja otak? Biasanya kita akan kaitkan dengan berfikir, dan biasanya kita akan khaskan kepada berfikir saja. Padahal otak kita juga memainkan peranan besar dalam pengawalan emosi. Emotional regulation itu juga berkait rapat dengan otak manusia. Kalau ada ketidakseimbangan chemical pada otak, walaupun iman awak tip-top, solat awak tip-top, bacaan Quran awak tip-top, tahajud awak tip-top, awak tetap boleh rasa sedih tanpa sebab. Kalau ada chemical imbalance, ketidakseimbangan chemical pada otak, awak boleh rasa pemarah, kadang-kadang tak ada sebab pun. Benda kecil je berlaku kat rumah, tapi marahnya awak seperti, ya Allah, dunia dah nak kiamat. Lepas tu bila cek, oh saya dulu ada khadam jin ustaz, dia akan pergi ke situ dulu. Suami saya ni pemarah ni sebab orang silap. Saya biasa dengar daripada patient cakap macam tu. Nanti dulu, jangan pergi situ dulu, kan? Mungkin ada sebab lain. Ada salah seorang patient yang datang, kata, ustaz, saya ni bukan orang pemarah, tapi baru-baru ni kucing saya hanya berjalan kat depan TV tu, saya mengamuk. Macamlah kucing tu buat satu jenayah yang besar, pecahkan barang pada hari jalan. Saya tengok TV, dia jalan kat depan. Rupanya bila dikorek, dia ada satu tekanan yang dia belum selesaikan. Dia pernah dibuli, pernah dianiaya teruk di tempat kerja, dan penganiayaan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. So dia selalu ada dekat latar belakang fikiran dia, aku dizalimi dan belum lagi ditegakkan keadilan. Maka selepas kejadian itu, dia kata dia jadi pemarah. Benda kecil-kecil dia pemarah. Jadi itu kalau kita lihat, dia ada juga kaitannya dengan otak. Dan orang-orang seperti Ibn Sina, orang-orang seperti Abu Zaid Al-Balkhi, mereka banyak bercakap tentang otak. Tapi sayangnya wacana agama kita seolah-olah mengenepikan peranan otak. Kita malu nak cakap pasal otak. Sebab apa? Islam agama hati, yang penting hati bersih, ustaz. Memang betul. Tapi kita makhluk jasad dan makhluk roh, betul? Ke kita makhluk roh saja, berjalan-jalan macam hantu? Asap? Tak. Kita ada tubuh, dan tubuh ini berotak. Dan otak ini kalau ada masalah, dia akan memberi kesan kepada perlakuan kita dalam kehidupan ini. Walaupun jiwa kita bersih, walaupun hati kita baik, tapi kadang kita tak tahu kenapa kita sedih. Mungkin saya boleh kasih satu perumpamaan untuk mendekatkan kefahaman sikit. Saya selalu kasih contoh ni, sebab ini mungkin lebih dekat dengan lelaki. Sebab a hungry man is an angry man, kan? Biasa kita dengar, kan? Lelaki yang lapar adalah lelaki yang pemarah. Kenapa? Hari pertama atau minggu pertama berpuasa, mood awak sama tak dengan hari-hari biasa? Tak sama. Kenapa? Adakah 7 hari pertama Ramadan iman jatuh? So, saya lain lah, mood saya, iman saya jatuh hari pertama Ramadan. Bukan pasal iman jatuh, sebab otak kita memerlukan zat, memerlukan makanan, kan? Dia tak biasa, tak biasa tak puasa, lepas tu puasa, tak biasa puasa sunat apa semua, lepas tu puasa, maka yalah, otak dia terkejut sikit. Jadi dia punya mood jatuh. Bukan pasal iman dia jatuh. Ini untuk mendekatkan kefahaman. Jadi orang yang mungkin ada anxiety, ada depression, awak tak faham apa yang mereka rasa,
Cuba gandakan perasaan itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga puasa tu, gandakan perasaan itu, rasa down tu sebanyak mungkin 10 kali ganda atau 15 kali ganda. Dan dia kekal tanpa ada sebab. Pergi kerja ada perasaan tu, tengok TV ada perasaan tu, bercakap dengan isteri ada perasaan tu, tanpa disedari. Baik, saya dah dapat cue, saya nak jawab soalan. Perbezaan mindfulness dengan tazkiyatun nafs. Siapa kat sini pernah dengar pasal mindfulness? Satu? Maksudnya belum sampai lagi. Tapi di barat, dia dah sibuk bercakap tentang mindfulness untuk membantu orang-orang yang ada problem kesihatan mental. Mindfulness ni asalnya datang daripada Buddhist and Hindu practices. Dia datang daripada konsep meditasi. Tetapi bila sampai di barat, dia pisahkan elemen agama dan dia kekalkan teknik meditasi itu. Tapi dia panggil sebagai mindfulness. So tak ada kaitan lagi dengan Brahma, Atma, tak ada kaitan lagi dengan Nirvana-nya Buddha, tak ada. Dia hanya mengekalkan teknik saja. Dia panggil mindfulness. Dan kerja mindfulness ni adalah untuk membuat kita senyapkan suara-suara otak. Sebab otak kita ni kadang dia bergerak sendiri, suka hati dia bercakap, keluar thoughts. Ni dipanggil automatic thoughts. Dia bercakap sendiri. Mindfulness ni supaya kita dapat mengawal suara-suara otak tu, supaya dapat senyapkan dia, dapat tenangkan dia. Itu mindfulness punya teknik. Okey, saya ringkas lah. Kalau bagi tazkiyatun nafs agama Islam pula, dia lebih umum dan lebih besar daripada itu. Ada orang panggil tasawuf, ada orang panggil tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ni adalah penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa ni daripada apa? Penyucian jiwa daripada al-wahan. Al-wahan itu apa? Cinta dunia, takut mati. Ini dua punca masalah manusia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, Nabi kata. Cinta kepada dunia adalah punca segala masalah dalam kehidupan. Jadi tazkiyatun nafs adalah penyucian jiwa daripada cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Cara dia macam-macam lah, kan? Dengan takwa, dengan fikir dan zikir. Ini paksi dia, fikir dan zikir. Dia bukan meditasi. Dalam bahasa Inggeris dia bagi contemplation. Fikir dan zikir, ini dua perkara. Saya tak ada masa nak terangkan panjang, tapi saya cadangkan sahabat-sahabat yang berada di sini cari terapi fikir dan zikir ini. Kita banyak zikir, tapi fikir kita jarang guna. Kalau baca last point, kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia menekankan bahawa fikir itu lebih afdal daripada zikir. Sebab apa? Sebab di dalam fikir ada zikir, tetapi di dalam zikir belum tentu ada fikir. Okay? Jadi kita menekankan kepentingan fikir melebihi zikir tanpa meninggalkan fikir. Wallahualam. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz. Jadi bolehkah kita katakan mindfulness itu ialah teknik untuk minda, untuk kita punya mental, senyapkan otak kita, menggunakan kuasa minda kita. Ya. Dan tazkiyatun nafs pula kepada jiwa, lebih kepada jiwa kita. Okey, baik. Selanjutnya tadi Ustaz ada bahas pasal iman, lemah iman. Kalau misalnya kita rasa ada emosi yang tengah terganggu, mungkin senang nak marah ke apa, lepas tu terus kaitkan dengan lemah iman. Rasanya dekat sana tu ada lagi stigma. Kalau ada je penyakit mental atau ada isu kesihatan mental berkaitan dengan lemah iman, tapi sebenarnya tak, macam Ustaz cakap tadi. So macam mana kita nak perbaiki cara pandang ni dan stigma ni, Ustaz? Okey, saya perlu betulkan sikit. Saya tak kata tidak. Ya. Saya katakan bukan itu sahaja punca yang ada. Okey, baik. Memang betul lemah iman boleh menyebabkan seseorang jatuh kepada penyakit mental. Boleh. Tetapi bukan setiap masa puncanya adalah lemah iman. Ya. Kadang-kadang kecederaan kepada otak juga boleh menyebabkan behavior atau sikap seperti orang yang ada penyakit mental. Betul pun ni? Bila ada kecederaan ataupun ada masalah kepada otak tu sendiri, boleh ada penyakit mental. So bukan isu iman sahaja, tetapi kerendahan iman boleh juga menjadi faktor menyebabkan seseorang jatuh dalam mental health problem. Contoh, seorang lelaki yang ada jawatan penting dalam masyarakat selama puluhan tahun, tiba-tiba dia diberhentikan. Mulalah rasa bahawa tak ada orang perlukan aku lagi sekarang ni. Dulu aku dipandang besar, dia dipandang penting dalam masyarakat. Sekarang ni tidak lagi dipandang.
Dia nak pandangan manusia. Dia mementingkan apa orang fikir tentang dia. Itu masalah iman tu. Betul tak? Dia tak fikir apa Allah fikir pasal dia ke, pengalaman dan agama dia tak penting. Apa orang fikir pasal aku? Dulu orang perlukan aku, sekarang orang tidak perlukan aku. Dulu orang pandang aku, sekarang orang tidak pandang aku lagi. Dan kalau itu menjadi mental habit, hari-hari dia duduk fikir macam tu, dia boleh jatuh dalam masalah-masalah mental yang lain. Ini problem mental habit. Bila diulang berkali-kali, hari-hari fikir macam tu, tak ada orang tegur, dia pun tak stop muhasabah, di situ boleh jatuh. Puncanya apa? Dia mencari redha manusia dan tidak mementingkan tentang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punca boleh bermula dari masalah iman tu. Mungkin kita kata dia diberhentikan kerja, itu punca dia. Tak. Ada punca lebih akar gitu yang boleh menjadi sebab. So iman boleh menjadi punca tapi bukan the only cause, ya. Okey, dan macam mana kalau misalnya kita ada lagi pandangan-pandangan, mungkin bukan dia kita, tapi macam kita tengok orang kalau okey dia ada penyakit mental, mungkin dia lemah iman. So, macam mana nak tukar kita punya pandangan tu? Okey, satu perkara yang masyarakat kita keluarkan juga adalah berkenaan dengan emosi marah, emosi sedih, emosi takut. Seolah orang-orang yang soleh ni, dia tidak ada sedih, dia tak ada takut dan dia tak ada marah. Ini kita harus ubah. Sebab bila kita baca sirah para Nabi, bila kita baca sunnah Nabi SAW, Nabi ada marah tak? Ada. Marah tu sifat yang baik ke tak baik? Saya nak tanya. Sifat baik ke tak baik sifat marah ni? Baik. Baik ke tak baik? Baik di tempat yang betul tu je. Ya. Tapi kita salah faham. Bila kita tengok, contoh kalau ada ustaz marah, dia kata apa ustaz ni marah? Kalau dia marah di tempat betul, tu sifat yang baik. Ada orang tak marah langsung, buatlah apa nak dia tak marah. Itu sifat yang baik ke tidak, saya tanya? Itu sifat yang tidak baik, itu sifat madhumah. Orang yang tak boleh marah juga sifat madhumah. Apabila dia perlu marah, dia tidak marah, itu sifat madhumah. Nabi marah pada waktu yang betul. Salah satu contoh adalah seorang wanita ternama mencuri. Ada sahabat yang datang jumpa Nabi. Kata, ya Rasulullah, ni orang besar ni, kalau kita jatuhkan hudud kepada dia ni masalah ni. Nabi marah. Berarti inilah sebab masyarakat dulu hancur. Sebab orang kaya mencuri, dibiarkan. Orang kecil curi, kena hukum. Wallahi law sarqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha, Nabi kata. Wallahi kalau Fatimah binti Muhammad, anak perempuan aku sendiri mencuri, aku akan potong tangan dia. Nabi dengan kemarahan, itu kemarahan yang tepat dan itu keindahan. Itu akhlak. That's beauty. Kalau Nabi tak marah pada waktu itu, problem. Nabi sedih tak? Ada. Ketika anak dia meninggal dunia, Sayyidina Ibrahim, bukan Nabi, anak Ibrahim meninggal, Nabi sedih. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kau pun menangis ke? Apa Nabi jawab? Air mata ini mengalirkan air. Hati ini merasakan sedih, tapi mulut ini tidak akan mengucapkan kata-kata yang membuat Allah tidak redha. Subhanallah. Kalau tanya pakar-pakar psikologi, dia kata Nabi Muhammad mengiktiraf physical reaction kepada sebuah kejadian. Nangis tak ada masalah, hati rasa sedih tak ada masalah. Yang penting apa awak buat bila awak sedih. Itu sebenarnya yang Allah perhatikan. Bukan sedih tu, bukan menangis tu, bukan rasa sedih pada hati, tidak. Itu Allah tidak hukum kita. Tapi kita menghukum satu sama lain. Awak ni duk menangis je gitu. Sudahlah, tak apa, selagi dia tak buat benda salah, tak ada masalah. Kita menghukum behavior orang dan dia punya physical reaction dia, padahal kita kena tengok dia punya amalan. Itu yang penting tu, amalan itu. Rasulullah SAW ada takut tak? Para Nabi ada takut tak? Ada. Sayyidina Musa, bila dia campak tongkat dia jadi ular, dia terkejut, dia lari. Dan itu sifat takut. Ini adalah emosi biasa manusia. Dia menjadi penyakit apabila membuatkan orang itu tidak lagi mampu berfungsi sebagai manusia. Di situ dikata sebagai penyakit. Dia tak mampu lagi berfungsi sebagai pekerja, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu. Tak mampu berfungsi, itu menjadi masalah mental. Yang menjadi problem dalam masyarakat kita adalah apabila semuanya dikaitkan dengan iman, jadi orang malu nak mengaku. Malu tak nak mengaku. Kalau setiap kali awak kata awak sedih, orang kaitkan dengan iman, kan malu nak mengaku. Siapa yang nak mengaku iman dia lemah? Sebab tu hati-hatilah, tolonglah. Kata-kata kita boleh memangsakan orang. Kata-kata kita boleh buat orang lain tak mencari bantuan sebab our own words. Sebab kita kata, kau ni tak baca Quran, so dia terus, aku ni jahat. Rupanya aku ni jahat, bukan aku ni sakit, aku ni jahat.
Siapa yang rasa diri dia jahat nak cari bantuan, dia tak akan cari bantuan. Dia malu, dia rasa hina, dia rasa dia tak guna. So apa dia buat? Dia pergi solat, dia pergi taubat. Itu saja yang dia diumrah. Padahal ada tambahan rawatan lain yang dia perlukan. Itu perlu, spiritual perlu, tetapi dia mungkin memerlukan rawatan lain. Bahas panjang kalau nak bincang isu iman dan kaitan dengan mental problem, ya. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya soalan kepada Puan pula. Masih mungkin dalam topik stigma tadi. So sebenarnya seberapa dangerous stigma ini dan macam mana kita boleh memperbaiki atau memperbaikilah, mengurangkan stigma untuk kesihatan mental ni. Baik, terima kasih Rini. Bismillah. Memperbaiki pandangan dan stigma terhadap kesihatan mental. Stigma dalam kalangan masyarakat kita sudah tentu masih menebal, ya. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa perkara pertama yang terlintas, ya, dalam fikiran kita apabila saya menyebut penyakit mental? Apa yang kita fikirkan sebenarnya? Betul, gila. Lagi lain? Apa yang terlintas sebenarnya? Gila, mungkin berbahaya, ya. Mungkin tak boleh bekerja, mungkin tak dapat melaksanakan tugas-tugas harian dengan baik, mungkin tak dapat membuat keputusan yang efektif, ya. Mungkin kita takut nak berkawan, mungkin kita lari kalau tahu individu tu ada penyakit mental. Mungkin kita tak nak pun keluar lunch dengan rakan sekerja kalau tahu ada penyakit mental, dan bermacam-macam lagi sebenarnya. Jadi stigma, persepsi negatif masyarakat ini masih meluas, ya, di dalam bukan sahaja di Malaysia, serata dunia sebenarnya. Tapi alhamdulillah, salah satu hikmah, ya, yang berlaku apabila tercetusnya pandemik COVID-19 adalah peningkatan literasi kesihatan mental itu sendiri, disebabkan oleh kita sendiri pun bergelut, ya. Kalau kita ingat pada waktu PKP, kita berada di dalam isolasi, jadi isu-isu kesihatan mental juga hadir, ya. Mungkin individu-individu ataupun kita sebelum ni yang mungkin ada perasaan risau, gelisah, bimbang, resah, takut, panik, mungkin emosi-emosi yang biasa, tetapi bertambah buruk apabila kita berada di dalam isolasi dan terputus, ya, tadi daripada sistem sokongan, tak boleh keluar rumah, tak boleh melaksanakan perkara-perkara yang mungkin boleh membantu kita, ya. Mungkin keluar dengan rakan-rakan, mungkin beriadah di luar, mungkin bermain badminton, bola, keluar membeli belah di shopping mall dan pelbagai lagi lah. Shopping therapy pun pada waktu itu, pakar-pakar sendiri pun pada waktu itu memberitahu saya bahawa tak sangka, ya, sebenarnya shopping therapy actually works. Ini yang berlaku, ya. Apabila kita dah keluar, boleh kembali kepada norma baru ni, boleh keluar shopping, bertemu dengan rakan-rakan keluarga dan sebagainya. Jadi stigma masih tebal, masih dahsyat, ya, di kalangan masyarakat. Dan saya selalu panggil stigma ni, dia sebenarnya racun. Sebab apabila stigma ini hadir, apabila kita sebagai seorang individu yang berjuang dengan penyakit mental sendiri internalize stigma ini, di situlah kita akan berasa malu, kita akan berasa takut untuk mendapatkan bantuan rawatan dan sokongan yang kita sangat perlukan. Jadi ini adalah the danger of stigma. Dan apa yang akan berlaku akhirnya, yang paling sedih adalah apabila kita dah takut, malu, kemudian kita tak mendapatkan bantuan dan rawatan, kita sengsara sendiri, keseorangan, kita merasakan tidak ada yang sayang, kita rasa tak gunanya aku hidup lagi. Kemudian pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri kehidupan ini berlaku, dan ini selalunya adalah sesuatu yang intrusif, jadi macam satu lintasan yang hadir dan kemudian dikuatkan pula dengan orang sekeliling, ahli keluarga, rakan-rakan masyarakat yang menstigmakan, tidak menyokong kita dalam proses penyembuhan tersebut. Jadi bayangkan, ya, individu dah pun berjuang dengan penyakit mental, kemudian takut, kemudian malu, kemudian rasa tak ada yang sayang, kemudian rasa tidak diperlukan. Dan kemudian apabila pemikiran-pemikiran sebegini hadir, inilah yang menyebabkan mereka tidak nampak jalan keluar lagi. Dan akhirnya satu keadaan yang kita panggil trap, ya, kita berasa terperangkap di dalam pemikiran tersebut, tidak dibantu, dan kemudian akhirnya memilih untuk mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri, ya. Bunuh diri bahasa kasarnya, tetapi itulah hakikat yang berlaku, ya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya pasti ramai membaca berita, ya. Kita mendengar, membaca di social media, di media sosial, berita-berita 2 minggu lepas, minggu lepas juga ada kanak-kanak, kan, yang membunuh diri.
12 tahun, 13 tahun. Ini satu tragedi. Kerana sebenarnya kanak-kanak ini kalau dibantu dan dirawat, diberikan sokongan daripada awal intervensi itu diberikan, mereka tidak akan memilih untuk membunuh diri. Kanak-kanak apa yang mereka tahu sebenarnya. Jadi kita sebagai orang yang di sekeliling ni, masyarakat umum, perlu prihatin dan memberikan intervensi awal. Jadi kalau kita melihat ada perubahan tingkah laku, ada perubahan daripada segi pemikiran, ada perubahan. Dulu kanak-kanak ni ceria, suka ke sekolah contohnya, tetapi kemudian berubah. Tak suka pergi sekolah dah, sering sakit mungkin terkurung di rumah, tak mau keluar bilik contohnya. Kita sebagai ibu bapa kalau melihat perubahan ini, perlu lakukan sesuatu. Ya, jangan macam kau ni degil lah, malas lah. Kita selalu kan label macam tu, kau ni malas lah, tak nak pergi sekolah. Dan label, bermacam-macam label yang berlaku tak kuat lah. Yang tadilah seperti kita selalu kaitkan kan, bila penyakit mental je kaitkan dengan agama kurang iman, lemah iman, tak baca Quran, tak solat, tak kuat, dan pelbagai lagi. Jadi ini adalah the danger of stigma. Jadi apa yang kita boleh laksanakan sebagai ahli masyarakat, sebagai individu, sebagai ahli keluarga, sebagai rakan sahabat, mungkin rakan sekerja, untuk membantu untuk mengurangkan stigma. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, jangan cepat ataupun mudah menghukum, terutamanya apabila kita kurang ilmu tentang kesihatan mental dan penyakit mental. Kalau tiba-tiba rakan ataupun ahli keluarga datang dan memberitahu, aku ni rasa tak nak hidup lagi dah. Kemudian kan ustaz, kita terus hukum kan, pergi semayang, kau ni mesti banyak dosa. Adalah benda yang kau lakukan itu, yang rasa macam tu Allah bagi kau sakit ni, contoh pemikiran-pemikiran begini. Jadi yang pertama sekali, jangan menghukum ataupun jangan mudah ataupun cepat menghukum, terutamanya kalau kurang ilmu ya. Kita sediakan ruang agar mereka berani and they feel encouraged untuk meluahkan dan berkongsi apa yang mereka lalui. Kerana tuan-tuan dan puan-puan ya, kita sedia maklum kalau kita nak meluahkan bahawa kita ada pemikiran untuk bunuh diri ni bukan sesuatu yang mudah. Jadi kita dah mungkin seminggu tak tidur malam, aku should I tell Arini or not, kemudian kita dah mengumpulkan segala keberanian ni, tiba-tiba kita meluahkan. Saya meluahkan kepada ustaz terus, ni mesti akak ni dulu ada lah ni, banyak dosa contohnya. Jadi bayangkan kata-kata kita itu sebenarnya yang membunuh semangat individu itu untuk berjuang. Kita tidak enable recovery ataupun proses penyembuhan untuk individu tersebut. Jadi apa yang kita perlu laksanakan adalah menyediakan ruang tersebut dan peluang untuk mendengar dan memberikan validasi terhadap apa yang individu ini lakukan. Dia bukan, ini adalah waktu dan saat untuk kita setuju ataupun tidak setuju. This is not the place. Kita hanya mengesahkan, okey hari ini engkau ada fikiran untuk membunuh diri ataupun orang tidak sayang, boleh engkau ceritakan lebih kepada aku nak cuba faham. Mungkin kita boleh hanya menyediakan ruang tersebut, datang daripada satu sifat empathy, satu sifat kasih sayang ataupun compassion ya. Jadi ini sangat penting sebenarnya. Dan kemudian sudah tentu menimba ilmu tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita menimba ilmu supaya kita dapat respon dengan lebih baik, supaya kita tidak membunuh semangat dan orang kata daripada seseorang individu tu dah berani untuk meluahkan, tiba-tiba dia terus diam dan senyap disebabkan oleh kita, dan mungkin na'udzubillah akhirnya membunuh diri disebabkan oleh tak ada ruang dah untuk individu tersebut. Sebab kalau kita tidak terkejut dan kemudian kita terus bertanya dengan lebih lanjut, dia sebenarnya membuka ruang yang sangat besar untuk individu itu merasakan, sebenarnya it's okay, I can actually talk about suicide. Jadi kita memberikan individu itu peluang dan ruang untuk menceritakan dengan lebih lanjut, dan mungkin disebabkan oleh ruang yang kita sediakan ini dan memberikan validasi tersebut, individu itu terus rasa, maybe I can go through this recovery process. Mungkin tekanan, bebanan yang kita rasai tadi, mungkin orang yang kita rasakan orang tak sayang, yang kita rasakan we are not worth it, disebabkan oleh kita memberikan ruang tadi tu, individu terus rasakan. Ada ini memberitahu saya, wanita, you've done a lot, you are worth it, whatever that you're going through is valid. Dengan hanya mengatakan what you're going through is valid, itu sahaja dapat mengurangkan tekanan, bebanan, perasaan-perasaan emosi negatif ini sebanyak 99% kalau tanya saya, individu yang berjuang dengan penyakit mental ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu banyak pun yang kita perlu laksanakan, hanya dengan memberikan satu telinga untuk mendengar, memberikan satu ruang, sifat empathy tadi tu,
dan waktu kepada individu tersebut supaya dia dapat meluahkan apa yang beliau ataupun individu tersebut lalui. Itu sahaja mampu menyelamatkan nyawa. Jadi saya harap kita mungkin ya dapat mempraktikkan apa yang saya cadangkan tadi, memberikan ruang, peluang, mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk respon, untuk memberikan advice ataupun suggestion, tetapi lebih kepada memberikan validasi terhadap apa yang individu itu lalui, dan insyaAllah disebabkan oleh anda, individu itu akan pilih untuk hidup. InsyaAllah. 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 So memang sangat-sangat dangerous stigma ini, dan sebenarnya ada cara-cara untuk kita menolong dan mengurangkan stigma-stigma itu sebenarnya. Dan sebenarnya ialah menjadi pendengar yang baik, Betul. dan welcoming. Yes. Sebenarnya menjemput, kalau ada rakan-rakan, kawan-kawan, ahli keluarga kita yang nak cerita, okey, bagi cerita kepada kita, instead of bagi just terus menghukum dia orang. Lepas tu, dan mungkin tidak hanya berlaku untuk orang yang ada pemikiran bunuh diri, mungkin juga apa saja emosi-emosi yang macam Ustaz cakap tadi kan. Betul. Apa saja isu yang melanda, tidak khusus kepada kesihatan mental, tidak khusus kepada bunuh diri. Mungkin kalau ada masalah-masalah yang lain, masalah perhubungan, masalah ketagihan dan sebagainya, boleh diguna pakai, insyaAllah. Okey, baik. Selanjutnya kita beralih daripada isu stigma kepada diskusi pasal miasa pula sedikit. Apakah peranan dan usaha badan kerajaan dan NGO terkhususnya miasa dalam mengatasi isu kesihatan mental dan meningkatkan kesedaran mental? Okay. Khusus kalau kita bercakap tentang NGO kesihatan mental di komuniti, sudah tentu ya peranan NGO sangat besar. Sebab tu kita panggil NGO heroes kan selalu. Sebab NGO ni kita berada paling hampir dengan masyarakat, kita berada di dalam komuniti. Jadi apabila kita paling hampir dengan masyarakat, mudah untuk ahli masyarakat datang ke miasa ataupun ke NGO-NGO di komuniti untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan. Dan disebabkan oleh kita NGO juga, kita terbuka kan, so you can walk in. Anda hanya kalau tahu lokasi miasa, boleh terus datang ke miasa, boleh datang ke NGO-NGO di komuniti untuk mendapatkan bantuan dan rawatan. Tidak perlu appointment, tak perlu nak booking dan sebagainya. Boleh hadir, datang, kita membuat konsultasi, anda boleh bercerita, meluahkan kisah ataupun masalah anda, dan kita boleh memberikan cadangan ataupun connect you to the services, perkhidmatan-perkhidmatan yang kami tawarkan. Dan di miasa seperti saya terangkan tadi, kita ada banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan agar apabila anda hadir, anda tidak pulang tangan kosong. So there's always something for everyone ya in the menu. So ini adalah satu kekuatan ya NGO. Kemudian sudah tentu NGO-NGO ini kita bergerak secara kolektif, kerana kalau kita bergerak secara kolektif, kita membuat banyak kolaborasi. Contohnya kita banyak membuat kolaborasi bersama dengan badan-badan kerajaan, khususnya agensi-agensi kerajaan. Di situ kita dapat tap on each other's resources kan, kekuatan masing-masing. Mungkin ada badan-badan agensi-agensi kerajaan boleh contohnya menyediakan sesuatu komponen, kita juga hadir untuk menyediakan perawatan ataupun perkhidmatan kesihatan mental. Jadi daripada situ kita boleh mencapai lebih ramai individu-individu yang bergelut di komuniti. Saya bagi contoh yang kita dah laksanakan adalah bersama dengan Perkeso dan juga AKPK dalam satu platform yang kita namakan Social Synergy. Jadi dalam Social Synergy ini ada puluhan agensi-agensi kerajaan dan juga badan-badan NGO di mana kita orang kata bergerak secara kolektif. Jadi kalau contoh ya, anda mendaftar di platform Social Synergy ini, contohnya tak dapat membayar kereta, tak dapat membayar rumah, ataupun hilang pekerjaan, ataupun tak ada duit untuk membayar ubat-ubatan, ada pula isu ataupun penyakit mental, anda terus boleh mendapat bantuan melalui semua agensi-agensi yang saya sebutkan ni. Jadi AKPK boleh hadir untuk membuat orang kata financial planning, mengurangkan pembayaran untuk bayar kereta ke, bayar rumah ke. Contohnya kalau kita ada loan yang stuck kan, kita tak dapat bayar, hilang pekerjaan contohnya. Kemudian tak ada dana untuk memulakan small business mungkin. Jadi kita ada mungkin Giat Mara boleh menyediakan sedikit latihan. Mungkin ada MDEC boleh memberikan seed capital ya untuk membantu kita untuk bergerak. Dan kalau tak ada dana untuk membeli ubat-ubatan, mungkin Islamic Relief Malaysia boleh masuk untuk memberikan sedikit dana untuk membeli ubat-ubatan contohnya. Jadi banyak sebenarnya
orang kata manfaat ya kalau kita berkolaborasi, kerana macam saya sebutkan tadi kita dapat tap on kekuatan ya dan kelebihan masing-masing lah. Jadi ini penting sebab kita kalau boleh kita nak duduk dalam bidang masing-masing, tak nak keluar kan. Jadi untuk MIASA khususnya adalah kesihatan mental, dan bukan MIASA sahaja NGO kesihatan mental di komuniti, tapi ada ramai lagi sebenarnya NGO kesihatan mental yang boleh membantu individu-individu di komuniti MIASA. Khususnya kita juga ada talian bantuan krisis 24 jam 7 hari seminggu yang saya akan kongsikan di sesi kedua nanti, 1800-8200-66, dan juga pasukan krisis kami yang boleh hadir untuk membantu individu di dalam krisis di tempat masing-masing. Jadi contohnya kalau berada di rumah ataupun di tempat yang khusus, kita boleh hadir untuk membantu, tapi sudah tentu terhad kepada certain locations ya. Jadi sebab tu kita nak membuka cawangan di Terengganu supaya pasukan krisis MIASA juga boleh hadir di Terengganu sebagai satu hub lah. Jadi mereka boleh berpusat di sini juga untuk membantu insan-insan di Pantai Timur, insyaAllah. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak, insyaAllah. Okey. Yang itu adalah peranan dan usaha. Lepas tu mungkin kalau cabaran pula, cabaran khususnya MIASA dalam mengetengahkan isu-isu kesihatan mental ni. Okey, kalau kita bercakap tentang cabaran ni, pertama sekali mungkin persepsi umum masyarakat itu sendiri ya. Dulu-dulu 2017 ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila kami membuka booth-booth ya, booth pameran, kita ada buat kolaborasi usaha sama. Dan kadang-kadang bila orang lalu lalang tu, dia orang kata oh ni organisasi orang gila contohnya. Jadi persepsi orang kata yang terpahat tu, itu yang sukar kadang-kadang untuk kita ubah. Tetapi sudah tentu ya, macam saya katakan tadi, apabila MIASA dah melebarkan sayap, kita dah big in numbers, because there's strength in numbers always. Jadi apabila kami dah berkembang di Malaysia, di situlah baru kita nampak ramai para pejuang sendiri rasa mungkin terbuka, terinspirasi, mungkin lebih berani ya untuk sama-sama dengan MIASA untuk memperjuangkan ataupun mengadvokasikan isu-isu kesihatan mental ini. Dan di situlah it translated to orang kata literasi kesihatan mental juga meningkat. Dan sudah tentu pandemik COVID-19 yang sangat membantu sebenarnya untuk kita semua sedar bahawa isu kesihatan mental ni adalah isu semua kan. Kita semua terkesan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang berlaku lah. Jadi itu cabaran yang pertama adalah persepsi umum masyarakat itu sendiri. Keduanya, cabaran MIASA sudah tentu kerana kita kurangnya dana. Apabila kita NGO ni, kita we are not financially independent. Jadi kami kena berusaha keras, berusaha gigih untuk sentiasa cuba mendapatkan grant, cuba berkolaborasi dengan badan-badan korporat contohnya, supaya kita dapat menjalankan projek-projek, menjalankan program agar kita dapat boleh mendapatkan dana supaya kita dapat sustain ya usaha-usaha yang kami laksanakan ini. Dan sudah tentu we are really overstretched, because kalau MIASA ni kerja kita hanya membantu individu yang bergelut dengan isu kesihatan mental, insyaAllah mudah, lebih mudah. Tetapi parallel to membantu orang, kita perlu mencari dana juga. Dan perlu mencari dana, perlu bekerja melaksanakan projek, program, campaign dan sebagainya. Jadi ini bukan suatu yang mudah. Staff-staff kita pun kadang-kadang penat kan sebenarnya, dan tak ramai orang kata permanent staff yang kita boleh bayar disebabkan oleh kekangan dana itu tadi. Jadi apabila kekangan dana berlaku, sudah tentu kekangan human resource juga ia berkait kan sebenarnya. Jadi bila kita punya human resource juga tak besar, sebab MIASA ni kita punya modus operandi adalah sukarelawan, sudah tentu ya. Jadi sukarelawan kita ramai sebenarnya, 1,400 lebih serata Malaysia. Tetapi bila sukarelawan ni agak terhad jugalah daripada segi komitmen. Jadi kita lebih banyak kepada project base. Ini yang berlaku lah. Jadi ini mungkin cabaran-cabaran bukan saja untuk NGO seperti MIASA, tetapi kebanyakan NGO inilah sebenarnya kekangan-kekangan ataupun cabaran-cabaran yang berlaku. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19, ramai private sectors ya, badan-badan korporat ada dana-dana COVID, disaster relief punya dana. Jadi daripada situ berlakunya spillover effect, dan MIASA sebagai badan kesihatan mental mendapat dana-dana tersebut kerana keutamaan diberikan kepada kesihatan mental, kerana ramai di tempat kerja kesihatan mental mereka terjejas. Jadi inilah sedikit sebanyak cabaran yang dihadapi. Banyak cabaran, tapi Masya Allah sudah 6 tahun MIASA sampai sekarang berjalan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Puan. Nanti mungkin kita akan dengar lagi detail pemirsa daripada Puan sendiri nanti di sesi selanjutnya. Okey, soalan selanjutnya untuk Ustaz dan Puan, sebab topik kita ialah kepentingan memenuhi stigma dan peranan masyarakat untuk membantu. Jadi sekarang untuk membantu ni pula, apa yang boleh kita lakukan sebagai ahli keluarga, sebagai kawan dekat, sebagai mak, ayah, mungkin sebagai ahli masyarakat untuk membantu orang-orang yang ada penyakit mental atau isu kesihatan mental? Daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali adalah isu ilmu lah, seperti apa yang Puan Anita sebut tadi. Umat Islam ni kita ada satu kelebihan dan satu keistimewaan kita, iaitu kita punya tamadun adalah tamadun yang berdiri di atas dasar ilmu. Yang cakap ni bukan orang Islam Yang cakap ni Dr. Franz Rosenthal. Dia ni seorang Jerman yang mengkaji banyak tamadun, dan dia kata ada satu tamadun yang betul-betul stand out dan dalam isu kepentingan ilmu, iaitu dia kata apa? Dia kata tamadun Islam adalah tamadun yang paling kuat menekankan tentang ilmu dibanding dengan tamadun India, dengan tamadun Greek, dengan tamadun Cina. Dia kata tamadun Islam lah sepanjang sejarah manusia yang paling menekankan tentang penting budaya ilmu. So begitu juga dalam isu mental health ni, dan saya suspect dia dah jadi pandemik, ya, dan dia akan jadi pandemik kalaupun belum jadi. Sebab kita busy dengan COVID beberapa tahun lepas ni, sebab kita kata dia dah jadi penyakit global. Tapi sebelum COVID sebenarnya ada satu penyakit yang dah jadi penyakit global lah, dan on the way menjadi penyakit global. Apa benda tu? Isu mental health, kesihatan mental. Dia akan jadi pandemik. Saya tak pasti statistik dia secara khusus berapa persen orang yang depression di Malaysia ni. You ever told me before? 2.3%, 2.3 tu 100,000 10,000 ataupun 100,000 juga yang ada tu di Malaysia ni. Itu depression, belum masuk anxiety, bipolar, skizofrenia dan ratusan penyakit mental yang lain. Jadi saya mencadangkan kita perlu ada asas mental health literacy, ya. Literacy ni adalah ABCs kepada kesihatan mental. Mak ayah kena ada dan kena kongsi dengan anak-anak, sebab dia akan memulai daripada budak-budak. Dan kebanyakan trauma yang kita lalui dalam kehidupan kita ni, dia memulai daripada kita kecil. Kalau budak-budak dia tak tahu macam mana nak regulate emosi dia, pengalaman hidup dan tragedi-tragedi yang berlaku dalam hidup dia, dia akan bawa sampai ke besar, ya? Dan bila dia membesar pun, bila dia remaja atau dah berkahwin pun, bila berlaku masalah-masalah dalam hidup, dia tak tahu nak regulate, dia tak tahu nak mengawal emosi dan sebagainya. Akhirnya menghasilkan masalah-masalah mental ini. Kemudian galakkan kawan-kawan kita atau keluarga kita yang kita lihat ada tanda-tanda ni untuk cari bantuan profesional. Ini penting. Jangan kita jadi profesional tiba-tiba, profesional sehari, kan? Saya jadi dengar Ustaz Nodro cakap, Puan Anita kata, mari saya diagnose awak. Saya rasa awak ni ada mental problem ni, kan? Padahal tak semestinya pun. Kadang-kadang nampak macam ada mental illness, tapi mungkin tidak, mungkin ya. So, galakkan mereka jumpa profesional. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau awak tak tahu. As simple as that, tapi itu sangat membantu. Dan kalau awak salah arahkan orang, awak pergilah jumpa bomoh tu, pergi jumpa dukun ni, habis. Awak mungkin akan menjadi punca dia kekal dalam masalah dan penyakit itu, ya. So galakkan jumpa orang yang betul, profesional yang tepat. Dan seperti apa yang Puan Anita kata tadi, adalah sokongan keluarga antara faktor yang besar dalam recovery. Dan saya mencadangkan sokongan keagamaan secara berkeluarga. Okey, sokongan keagamaan secara berkeluarga ni apa? Nak kena hidupkan budaya jamaah dalam keluarga. Salat jamaah, baca Quran sama-sama. Kalau perlu buat majlis. Hari ini kita lihat dah ramai orang-orang Melayu kita dah tak buat majlis mingguan. Kalau dulu kan selalu kan ada tahlilnya, ada baca yasinnya dan sebagainya. Yalah, isu bid'ah tak bid'ah tu kita letak tepi dulu. Tapi gathering, ya, perkumpulan keluarga berdasarkan agama. Takkan tunggu hari raya je, takkan tunggu bulan Ramadan saja. Hari-hari biasa, ya, bulan-bulan biasa pun kalau boleh, perlu adik-beradik dengan anak-anak, dengan mak ayah atau nenek, pakcik-makcik berkumpul. Sebab keluarga ni dia memberikan sokongan kesihatan mental sebenarnya.
dia melawan trend loneliness hari ni. Ramai orang rasa seorang, walaupun ada keluarga tapi rasa keseorangan. Kenapa? Tak kenal pakcik. Walaupun tahu pakcik ada tapi tak kenal pakcik aku ni siapa. Kan? Jiran aku ni apa? Perangai dia macam mana? Dia kerja apa? Tak nak ambil tahu pasal orang, nak hidup seorang-seorang. Dan dia ingat dia boleh hidup macam tu. Manusia ni bukan begitu. Dia ni social creature. Kita ni adalah makhluk yang bersosial. Sebab tu semua ibadah yang dibuat dalam jemaah dapat pahala lebih, betul? Solat jemaah dapat pahala lebih. Makan berjamaah, buat kerja berjamaah, berjihad fi sabilillah, ya, ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka bila kita berjuang dalam saf. Maksud dia berjuang bersama. Jangan duduk seorang-seorang. Saya boleh handle seorang-seorang, ustaz. Okey ustaz, orang macam ni bahaya. Dia letak diri dalam risiko. Dia tak boleh bantu diri, dia tak boleh bantu orang lain. Dan susah nak buat kebaikan. Sebab apa? Tak kenal orang. Dan tidak berkomunikasi dengan orang. Dan tidak melakukan kebaikan. Start with the family. Ya, buat kebaikan keagamaan bersama keluarga. Saya sangat mencadang kawan ini dan sangat-sangat membantu. Ustaz, tak ada idea nak buat apa ustaz. Buat kenduri je. Makan-makan, lepas tu baca Quran sama-sama. Tadabbur Quran sama-sama. Kalau tak tahu nak buat apa, panggil ustaz. Kasih ustaz ceramah sikit. Panggil anak-anak buah semua. Buat sebulan sekali, atau 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, bagus. Dia sangat membantu. Ya, Wallahu'alam. Terima kasih banyak Ustaz. Soalan yang sama kepada aku. Boleh? Okey. Jadi penambahan je Ustaz, apa yang Ustaz kongsikan tadi. Yang pertama sekali adalah bagi saya, kita harus bersuara ataupun speak up apabila kita melihat ada rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang distigmakan atau didiskriminasikan. Jadi macam Ustaz katakan tadi lah, anda dah pun mendengar perkongsian kami pada hari ini. Ada sedikit ilmu, literasi kesihatan mental di Terengganu dah meningkat, Alhamdulillah, disebabkan oleh kehadiran anda semua. Jadi kalau ada rakan-rakan kita melihat di tempat kerja yang distigmakan, mungkin bila dia nak cuba dapat MC ada penyakit mental ke, ataupun dia tiba-tiba menjadi anxiety ke, terkena serangan panik ke, lepas tu bos pula tiba-tiba cakap, ni kenapa ni, terus pergi buat kerja. Kalau kita nampak, tolong bersuara tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini penting sebenarnya, memberikan laluan kepada mereka yang berjuang dengan isu kesihatan mental di tempat kerja. Jadi bersuara ataupun speak up. Kemudian yang penting apabila kita bercakap tentang ilmu, dengan hadirnya ilmu maka ada tanggungjawab, ya. Jadi be mindful of our words. Sekarang ni kita dah tahu tentang kesihatan mental, kita dah tahu isu kesihatan mental ni benar. Penyakit mental ini benar adalah satu penyakit, sebagaimana penyakit fizikal adalah penyakit. Jadi menggunakan terma-terma klinikal dengan betul. Jadi contoh, ya, contoh yang paling mudah, ya, mungkin kita selalu dengar OCD. Siapa tak tahu OCD? Semua tahu OCD kan? Okey, jadi biasanya bila kita dengar OCD, nampak rakan-rakan mungkin dekat workstation susun buku-buku, file-file dia, susun cantik, mungkin ikut ketinggian, mungkin ikut warna. Kita kata, kau ni OCD lah. Jadi OCD adalah satu terma klinikal, betul, obsessive compulsive disorder. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menggunakan terma klinikal ini secara longgar, kita sangat menyumbang kepada stigma. Sebab nanti kalau betul-betul ada individu yang ada OCD, dia memberitahu kita, aku sebenarnya didiagnose dengan OCD, kita rasa macam tak ada apa-apa. Oh, ini sebab dia suka susun buku macam ni, suka susun ikut warna, ikut ketinggian dan sebagainya. Wahal tuan-tuan dan puan-puan, individu yang berjuang dengan OCD, let me tell you, it can be very, very debilitating. Sangat sukar sebenarnya hidup dengan sesuatu penyakit yang sangat, orang kata, obsesif, ya, daripada segi pemikiran, yang kita sebagai individu yang berjuang dengan OCD tahu tidak logik compulsion kita itu, tetapi kita lakukan supaya kita punya anxiety itu hilang. Contohnya, saya ada pemikiran, obsessive thought saya, kalau saya tak mengambil 7 langkah ke podium ini, ibu saya meninggal dunia, na'udzubillah. Okay? Saya tahu itu satu pemikiran yang tak logik, tapi saya terus laksanakan sebab saya tak tahu nak buang sebenarnya thoughts ni. Jadi compulsion yang tidak logik itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu salah satu contoh kecil, ya, tentang penyakit ataupun clinical diagnosis of OCD. Jadi be mindful of our words, watch our words, ya. Itu juga boleh membuatkan seseorang individu, menghindarkan seseorang individu untuk mendapatkan bantuan. Kemudian bila kita bercakap tentang ilmu kesihatan mental ni ada pelbagai, ya, literasinya.
Jadi kita bercakap tentang contohnya psychoeducation sudah tentu, terutamanya bagi ibu bapa, bagi majikan, bagi anda-anda yang bekerja ya, untuk memahami sebenarnya apa tanda-tanda awal individu-individu yang berjuang dengan kesihatan mental, bagaimana kita nak membantu. Anxiety bagaimana, depression bagaimana. Anxiety dan depression adalah dua penyakit mental khususnya yang banyak berlaku di tempat kerja. Jadi kita menimba ilmu daripada segi simptom-simptom dan juga penyakit-penyakit tersebut. Kemudian kita juga boleh menambahkan ilmu tentang emotional intelligence ya. Kita sering dengar kan emotional intelligence, mungkin tentang resilience, daya tahan. Kita belajar tentang self-awareness, belajar tentang empathy. Ini semua adalah komponen-komponen of emotional intelligence yang dapat membantu ya diri sendiri dan juga orang sekeliling. Dan juga sudah tentu bagaimana nak respon dengan lebih baik. Jadi bila kita ada ilmu, kita dah faham sebenarnya simptom-simptom penyakit mental begini, penyakit-penyakit anxiety dan depression begini. Jadi bila kita ada ilmu-ilmu ini, sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, it's transformative kan. Kita dapat memberikan respon yang lebih baik, kita dapat menyantuni individu-individu yang berjuang dengan penyakit mental dengan lebih baik, dan disebabkan oleh kita, individu tersebut juga rasa terbantu di tempat kerja dan dapat menjalani satu proses penyembuhan yang lebih efektif. Jadi ini pentingnya daripada segi ilmu. Dan kemudian keep an open mind. Ia harus bermula dengan keeping an open mind. Jadi ini membawa erti I don't know, and it's okay, because untuk kita mengaku bahawa kita tidak tahu, itu juga adalah ilmu sebenarnya. Apabila kita tidak tahu, kita memberikan ruang untuk kita menerima persepsi-persepsi dan ilmu-ilmu yang baru, dan juga merubah persepsi dahulu dan menjadi persepsi yang baru. Dan kemudian daripada peningkatan literasi kesihatan mental ini, insya-Allah dapat berubah kepada a change in behavior ataupun action ya. Dan ini yang kita mahukan, sebab ilmu ni sebenarnya kalau kita ada pun, kalau hadir pun perubahan persepsi ni, kalau kita tidak melakukan apa-apa pun tak ada gunanya tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi saya harap itu sedikit sebanyak yang kita boleh laksanakan untuk membantu individu-individu yang berjuang dengan isu kesihatan mental dan penyakit mental, insya-Allah. Baik. Jadi pertama ialah menimba ilmu lebih banyak lagi, untuk mungkin bukan hanya untuk menolong diri sendiri, tapi juga menolong sekitaran persekitaran kita, orang lain. Dan juga keep an open mind, macam Puan cakap tadi. Kalau memang kita tak tahu, acknowledge kalau kita tak tahu. Jadi timba ilmu lagi banyak. Setelah itu cari bantuan profesional macam Ustaz cakap tadi, dan beri sokongan untuk orang-orang yang ada penyakit mental atau isu kesihatan mental itu untuk mencari bantuan profesional, dan mungkin boleh membersamai mereka untuk cari bantuan lah. Selanjutnya untuk bersuara untuk melawan stigma, dan bersuara kalau ada kita nampak orang yang perlukan bantuan, so kita bersuara juga untuk beri bantuan kepada orang tersebut. Okay, selanjutnya terakhir ialah menggunakan terma klinikal yang betul. Jadi bukan saja-saja guna OCD, guna depression untuk hal-hal yang sebetulnya bukan benda tu. So gunakan terma itu dengan betul lah. Selanjutnya mungkin soalan terakhir. Tapi sebelum kita masuk pada soalan terakhir, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, mungkin boleh scan QR code di depan dan boleh terus submit soalan. Nanti kita akan bacakan dan Puan Anita dan Ustaz akan jawab, insya-Allah. Soalan terakhir ialah apakah kata-kata semangat daripada Puan yang nak disampaikan dan harapan Puan Anita berkaitan dengan isu kesadaran kesihatan mental kepada masyarakat Malaysia umumnya dan warga Terengganu khususnya. Kata-kata harapan, mungkin seperti biasalah, kata-kata harapan saya adalah anda tidak keseorangan kalau anda berjuang dengan isu kesihatan mental ataupun penyakit mental, ataupun anda seorang caregiver, menjaga seorang individu yang berjuang dengan penyakit mental, anda tidak keseorangan. Banyak sebenarnya badan-badannya, NGO di komuniti yang boleh membantu. Please reach out for the help. Kerana ya tuan-tuan dan puan-puan, lagi lambat kita mendapatkan bantuan dan pertolongan, ia lebih memudaratkan dan ia akan bertambah teruk ya. Jadi ia satu perjuangan ya, hidup dengan penyakit mental ni satu perjuangan sebenarnya, bukan mudah. Cabarannya tuan-tuan dan puan-puannya, bagi saya sendiri yang hidup dengan penyakit mental ni dah 9 tahun lamanya, sesuatu yang dulu waktu saya normal, saya tak pernah pun membayangkan bahawa kesakitan, kesukaran,
cabarannya sebegini teruk sebenarnya. Sebab orang yang ada penyakit mental secara fasad ni kita nampak sama seperti individu yang lain. Jadi sebab tu dia menjadi lebih suka, macam Ustaz katakan tadi lah, kalau kita ialah ada wound ataupun kita datang dengan kerusi roda contohnya, cabaran-cabaran itu kita dapat lihat serta-merta kan, tapi bukan individu yang ada penyakit mental. Kalau anda duduk bersama saya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, baru anda tahu, oh sebenarnya cabaran-cabaran ini begini. Jadi ini perlu jelaslah. Keduanya, untuk warga Terengganu sendiri, saya pertama sekali nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana hadir. Dan saya harap dengan sedikit perkongsian kami hari ini dapat merubah persepsi-persepsi anda, dan kita dapat membantu warga Terengganu, khususnya Terengganu, dan juga mungkin negeri-negeri lain, Pahang, Kelantan, di sekeliling Terengganu, agar lebih ramai orang memahami dan orang yang ada penyakit mental tidak perlu bertarung ataupun berjuang secara bersendirian. InsyaAllah jadi anda semua mampu mengubah kehidupan orang lain dan juga insyaAllah diri sendiri dengan hadirnya ilmu ini, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Lepas tu mungkin ada clubhouse pula di Terengganu. InsyaAllah. Okay, selanjutnya kepada Ustaz pula, mungkin ada kata-kata semangat yang Ustaz nak sampaikan dan harapan berkaitan dengan isu kesamaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan satu jiwa kecuali perkara itu dia mampu tanggung. Wasa' tu dalam bahasa Arab dipanggil potensi, termasuk dalam potensi orang itu. Jadi apa sahaja cabaran yang kita alami dalam hidup ni, yakinlah kita sebenarnya ada kemampuan untuk laluinya. Kalau tak ada, maksudnya itu adalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, ana inda zanni 'abdi bi. Allah akan berperilaku berdasarkan sangkaan hamba dia. Jadi bila kita yakin Allah tak akan timpakan sesuatu kecuali yang kita mampu tanggung, maka kita akan terus mencari solusi. Dan solusi itu ada, likulli da'in dawa. Nabi kata, setiap penyakit ada ubat. Kita belum jumpa saja. Mungkin di daerah kita, di kawasan kita, orang-orang yang kita kenal ni mungkin dia tak tahu lagi pasal mental illness. Jadi jangan putus harap. Jangan kata, dah tak ada jalan dah ni, aku dah putus harap dah. Tak, dunia ni sangat luas. Pakar ada banyak, ilmuwan ada banyak, akal-akal yang Allah beri kepada manusia ni hebat, subhanallah. Mungkin kita tak jumpa lagi sebab kita dalam kegelapan. Dia bila buka lampu tu baru nampak, oh itu rupanya tempat keluar kan. Sebab tak buka lampu, lampu tu ilmu tu kan cahaya. Dia buka lampu, kerja dia buka lampu, oh ni ada lubang, ni bahaya, ini perangkap, oh pintu sebenarnya banyak, baru perasan. Begitulah. Jadi dengan ilmu kita akan sedar bahawa setiap ubat ada, setiap penyakit ada ubat dia. Pasti, ya. Nabi yang beritahu kita benda ni. Allahuakbar. Masya-Allah. Ilmu dan keterbukaan terhadap ilmu. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Soalan saya kepada Ustaz tadi, sayangnya ialah soalan terakhir daripada saya untuk forum kita pagi ini. Tapi jangan risau, kita mengalu-alukan soalan daripada puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan semua. Boleh kita akses sekarang ke? Okey, kita tengok soalan pertama. Ya. Kita kalau ada, kita baca ni dulu. Boleh tolong MC bacakan? Terima kasih. Okey, saya boleh nampak. Soalan pertama, how do I know if I am unwell? Mungkin puan boleh tolong jawab. Macam mana kita dapat kesan kalau kita tu tak okey sebenarnya? Okay, how do I know I'm not well? Dia ada banyak cara sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan. It really depends. Are you unwell daripada, sebab soalan sangat general kan? Okay, unwell ni bermaksud demam ke, ataupun sakit kepala ke, ada sakit tekak, batuk dan sebagainya. Itu sakit yang jelas lah, unwell. Tapi kalau kita bercakap tentang unwell, tentang isu kesihatan mental itu sendiri, maknanya kita ada perubahan daripada segi, macam saya sebutkan di awal tadi, daripada segi tingkah laku, mungkin emosi, mungkin apa yang kita fikirkan. Tapi yang jelas kita rasa resah, gelisah, rasa ada benda yang tak kena. Kita rasa pola makan dan tidur kita berubah. Kita rasa irritable, mungkin rasa marah, emosi tidak menentu. Jadi ini semua adalah unwell. Bagaimana kita tahu
Perbezaan di antara unwell isu kesihatan mental dengan unwell penyakit mental adalah apabila kita tidak dapat menjalankan fungsi harian kita seperti biasa. Kalau isu kesihatan mental ini dia mengganggu fungsi optima ya, jadi kita tak dapat berfungsi secara optimum. Tetapi kalau penyakit mental ni dia mengganggu rutin seharian kita. Jadi perkara-perkara yang kita boleh laksanakan seperti biasa, kita dah tak boleh lakukannya lagi. So this is how you know you are unwell. Tetapi isu kesihatan mental kalau tak dibendung, faktor-faktor mencukupi, diberi waktu, it can develop into a mental health condition. Penyakit mental adalah penyakit seperti mana penyakit fizikal adalah penyakit. Jadi saya harap ini jelaslah, insyaAllah. InsyaAllah. So, kalau isu berkaitan dengan isu kesihatan mental, dia akan mengganggu fungsi optimal kita. Kalau berkaitan dengan penyakit mental, fungsi keseharian. Betul. Benda-benda yang mungkin kita nampak basic, kita tak boleh buat. Betul. Okey, baik. Soalan yang kedua. Okey, sila. Okay. Soalan kedua, apakah pendapat Puan Anita dan Ustaz Nor tentang kesihatan mental, kesedaran kesihatan mental dalam kalangan masyarakat di Terengganu ataupun Pantai Timur? Spesifik kepada Terengganu pula. Okay. Sudah tentu kalau jujur saya tak tahu tentang kesedaran daripada negeri Terengganu sendiri, tapi Pahang kita dapat gauge sedikit sebab tahun lepas kita dah buka di Pahang, kita ada buat ceramah-ceramah di sana, jadi kita berinteraksi dengan warga Pahang dan di situ kami melihat stigma masih tinggi, literasi kesihatan mental sangat rendah. Tapi kalau kita mengikut data dan statistik, sudah tentu kita tahulah warga Terengganu literasi kesihatan mental masih rendah. Dan sudah tentu rendah ya tuan-tuan dan puan-puan kerana tak banyak ceramah-ceramah ataupun bengkel yang diadakan, tak banyak ilmu-ilmu yang dikongsikan. Jadi macam mana kita nak menambah ilmu tentang kesihatan mental walaupun sudah tentu di media sosial banyak sebenarnya webinars, even Miasa sendiri kita buat banyak public forum. Jadi boleh tolong like dan follow sekarang ya mungkin Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Miasa Malaysia, dan kita juga ada laman sesawang Miasa www.miasa.org.my. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapat satu gambaran yang menyeluruh tentang Miasa, perkhidmatan kami dan mungkin ilmu-ilmu panduan dan sebagainya ada di laman web Miasa sendiri. Jadi mungkin kita boleh anda boleh lihat di situlah insya-Allah. Daripada Ustaz mungkin ada sama juga. Okey, baik. Sebelum kita lanjut kepada soalan yang ketiga, mungkin daripada tuan dan puan daripada sini ada yang nak tanyakan soalan menggunakan mic? Ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Teruskan soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, soalan kepada Ustaz. Setengah orang mengelak daripada berjumpa dengan saudara mara, kawan-kawan semasa aktiviti sosial kerana kebanyakan masyarakat kita yang suka membanding-bandingkan orang, termasuk saya. Macam mana untuk menangani pandangan orang terhadap kita walaupun kita tak ada masalah apa-apa pun? Macam mana untuk menangani pandangan orang terhadap kita walaupun kita tak ada masalah apa-apa pun? Rasanya ini berkaitan dengan stigma juga kot. Mungkin kita tak, kalau daripada yang saya faham, mungkin tak ada penyakit mental tu, tapi orang mungkin still tengok lagi kita ada isu apa berkaitan dengan mental ke. Mungkin itu yang dimaksudkan. Kalau salah mungkin boleh. Ya. Okey. Kalau ramai sangat orang seolah-olah macam mengatakan kita ni mungkin ada kepelikan, abnormality. Walaupun kita rasa, ya aku ni okey je, saya cadangkan pergi cari professional help dulu. Untuk pastikan, sebab pandangan orang lain, khususnya strangers, kalau orang rapat ni kadang dia bias atau kadang dia marah sangat dengan kita. Tapi kalau strangers are also telling you the same thing, itu alarm. That means memang betul ada sesuatu yang not right. Jangan pula kita kata semua orang ni bermasalah, semua pandang saya tak betul. Itu bahaya. Lebih baik awak ikut yang ramai daripada awak ikut diri awak seorang-seorang. Sebab kita boleh bias dengan diri kita sendiri, betul?
Kita boleh rasa kita tak ada masalah padahal kita ada masalah kan. We can be in denial sometimes. Not sometimes lah, kadang-kadang many times. In our lives, kita in denial, kita menafikan. Kita tak nak terima bahawa kita kadang-kadang ada penyakit tertentu. Maka kalau dah terlalu ramai yang cakap perkara sama, duk mengulang benda sama, cara pandang pun lain macam kepada kita, kadang-kadang pandangan orang tu okey je, tapi certain mental health condition buat kita rasa orang menyangka buruk kepada kita. Betul tak? Ya? Ada, tak silap saya, skizofrenia pun ada, bipolar pun ada macam tu. Orang pandang dia biasa je, tapi dia akan kata, Ustaz, kenapa semua orang pandang saya ni macam saya ni hina? Dan saya rasa saya boleh baca apa orang fikir pasal saya. Dia mesti ada niat tak baik kepada saya, Ustaz. Cara dia pandang ni niat tak baik. Saya kat kerja orang cakap pada sama. Dengan keluarga saya pun saya tengok cara mereka pandang saya sama. Saya pergi kedai mamak, tadi pun mamak tengok saya macam tu juga, Ustaz. Apa masalah dunia sekarang? Dia beralih kepada masalah dunia, bukan masalah pada diri dia. Okay, jadi carilah bantuan. Itu nasihat saya yang pertama sekali. Kalau ramai sangat lah. Tapi kalau orang sekeliling kita yang rapat, kita tahu mereka ni mungkin ada bias sendiri, ada musuh dengan kita dan sebagainya, itu cara yang terbaik adalah kita maintain akhlak yang baik dan perbaiki akhlak kita. Itu saja di bawah kuasa kita. Betul? Kita tak boleh ubah orang. Kita hanya boleh ubah apa yang dalam kuasa kita, iaitu mengubah behavior kita, akhlak kita, cara kita bergaul dengan manusia. Orang nak pandang apa kepada kita selepas itu adalah pilihan mereka sendiri. Wallahualam. InsyaAllah. Mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit sebagai pelajar kaunseling dan psikologi, macam Ustaz kata tadi dan Puan juga cakap, menimba ilmu sebanyak-banyaknya memang perlu, sebab salah satunya ialah ilmu psikologi. Sebab manusia ni memang banyak macam. Maksudnya banyak the type of humans are a lot sebenarnya, dan dia memang spesifik. Kita macam ni, okey tak, mungkin orang lain takkan macam tu. So memang manusia is very specific. So kalau misalnya kita tengok society, macam tengok kita berbeza, tengok kita macam mana, mungkin memang ada kita yang berbeza, tapi bukan berarti beza itu ialah abnormal. Itulah dari segi personality contohnya, atau daripada segi yang lain lah. Sikit je daripada saya. Okay, selanjutnya, soalan ini merupakan soalan terakhir yang kami dapat bacakan untuk ketika ini. Ada soalan-soalan lain, insyaAllah kita akan kemukakan pada sesi yang akan datang. Soalan terakhir untuk sesi forum kali ini, bolehkah penyakit mental diwarisi? Okey, ini biasa kita dengar lah. Saya rasa yang kena jelas di sini adalah penyakit mental perlukan pelbagai faktor. Ini kita kena jelas ya. Jadi ia tak cukup kalau contohnya ibu saya ada penyakit mental, Puan Anita, adakah saya akan mendapat penyakit mental? Kita tidak boleh warisi penyakit mental itu, tetapi kecenderungan itu kita boleh warisi kalau kita tidak menjaga kesihatan mental kita dengan baik dan faktor-faktor itu mencukupi. Jadi pada sesi kedua nanti saya akan jelaskan apa faktor-faktor risiko, faktor-faktor pelindung itu apa, supaya kita faham dan kita boleh mencegah diri kita, insya-Allah, dan juga boleh memberikan sedikit pandangan tentang faktor-faktor ini supaya kita juga dapat membantu orang lain dan juga diri sendiri dengan lebih baik, insya-Allah. Tapi yang jelas, ia perlukan pelbagai faktor, ia perlukan waktu. Jadi dia bukan kalau ibu kita ada penyakit mental, kita cenderung wanita, betul, faktor-faktor mencukupi, betul, tetapi ia juga perlukan waktu. So it is a build up. Dia bukan tiba-tiba semua faktor ni wujud, dia terus meletup. Dia juga perlukan waktu for it to develop into a mental health condition, dan dia juga perlu rule out medical condition yang lain ya. Jadi kalau kita ada, sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang ada mungkin penyakit-penyakit kritikal seperti contoh kanser, dia juga lebih cenderung ya sebenarnya, ataupun individu-individu daripada golongan-golongan OKU yang lain, mereka juga lebih cenderung sebenarnya untuk mendapat isu-isu kesihatan mental. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih Puan. Tak ada lagi soalan habis. Okey, baik. Alhamdulillah soalan kita pun dah habis. Tapi jangan risau, nanti kita ada sesi yang kedua bersama Puan Anita. Kalau misalnya tuan-tuan dan puan ada soalan lagi, boleh ditanyakan di sesi yang kedua nanti. Untuk forum kita pada pagi ini, Alhamdulillah kita dah habiskan semua soalan, kita dah habiskan semua diskusi, dan kita dah terekspos sebanyak sedikitnya pasal, I can say, introduction to literacy of kesihatan mental
Walaupun mungkin belum banyak lagi yang kita boleh bagi, tapi setidaknya sedikit kita dah ada dapat penyadaran kalau kesihatan mental itu memang penting. Betul puan. Okay, dan insya-Allah juga stigma pula kita dah tahu macam mana dia sangat-sangat dangerous dan boleh jadi yang sepatutnya kita boleh tolong orang tu, tapi jadi the barrier untuk daripada kita kepada orang yang ada penyakit mental atau isu kesihatan mental. Okey. Selanjutnya tak dia dah. Saya minta maaf kalau ada silap-silap kata, dan saya akhiri mungkin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak puan, terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Anita Abu Bakar dan Ustaz Muhammad Nur bin Muhammad Dirus atas forum sebentar tadi. Tidak dilupakan kepada Cik Arini selaku moderator yang telah mengendalikan forum dengan baik sekali. Seperti yang dapat dilihat, paparan di hadapan ini merupakan QR code untuk borang maklum balas forum pada pagi ini. Jadi kami selaku wakil penganjur pada hari ini minta kerjasama hadirin sekalian untuk scan QR code dan memberi maklum balas. Dijemput Puan Anita Abu Bakar, Ustaz Muhammad Nur bin Muhammad Dirus, Puan Nur Sofia Azura Muhammad Husin dan Encik Wan Ahmad Nazim bin Muhammad Nur beserta tetamu jemputan yang lain untuk ke bilik makan untuk sarapan. Dengan ini dipersilakan. Para peserta diminta sekejap ya. Bagi ruang sekejap.